Kedutaan Indonesia serah senarai majikan yang akan disaman Selasa ini. Ciri keselamatan kad pengenalan MyKad kebal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selewat-lewatnya Selasa ini, Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur akan menyerahkan kepada Kerajaan Malaysia senarai majikan yang akan disaman kerana dituduh tidak membayar gaji pekerjanya warga Republik itu yang datang ke Malaysia tanpa izin. Duta Besarnya Rusdi Harjo mengulas kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. Fong Chan On yang mahu Kedutaan Indonesia berbuat demikian bagi memudahkan tindakan diambil. Kami menemui Rusdi Harjo di kediamannya pagi tadi dan pada pertemuan ini beliau mengakui sudah mempunyai maklumat mengenai majikan yang dikatakan tidak membayar gaji kepada warga Indonesia yang bekerja untuk syarikat tempatan tetapi memasuki negara ini secara tidak sah. Bidang construction. Umumnya ini construction. Kalau di kilang-kilang itu bagus sekali. Kemudian di ladang-ladang bagus. Jadi ini masalahnya di bidang construction atau binaan memang agak rawan karena umumnya pekerjaan itu kan short time ya, 3 bulan misalnya pasang tile selesai, kemudian sekian bulan lagi, padahal mereka masa kerja kan panjang di sini, jadi mereka sering pindah. Jadi sering para worker ini tidak langsung kepada syarikat tapi melalui kontraktor. Lalu ada subkontraktor, jadi belum tentu si employer sendiri atau si main kontraktor. Kadang-kadang di sub itu yang sering nakal gitu. Kami juga menemui Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Datuk Azmi Khalid. Bagi beliau soal ini boleh diibaratkan perjudian. Main judi ini, yang kalah tak mau bayar kepada yang menang. Okey, berjudi adalah satu aktiviti yang haram dalam negara kita. Maka kalau dalam perjudian itu seorang itu kalah, tak mau membayar kepada yang menang, adakah yang menang itu boleh mengambil tindakan undang-undang untuk mendapat wang dia? Maka dari segi undang-undang kita, saya percaya oleh kerana aktiviti itu sendiri haram, maka pihak yang menang atau kalah tidak ada perlindungan dalam undang-undang. Begitu juga dalam penggajian pendatang haram. Yang haram tu haram. Menggaji pun haram, menerima gaji pun haram. Jadi kalau antara dua itu ada masalah, saya percaya sukar bagi undang-undang memberi perlindungan. Beliau tetap dengan pendirian asalnya. Bukan kita tidak mahu kamu datang ke sini. Bukan kita tidak memerlukan tenaga kamu untuk bekerja. Cuma kita nak kamu datang sebagai pekerja yang halal. Supaya kerajaan dan perundangan kita dapat melindungi supaya tidak ada lagi penindasan. Datuk Azmi turut mempunyai nasihat untuk semua yang terbabit. Saya rasa pihak-pihak tertentu, khasnya kerajaan Indonesia telah pun melantik peguam. Saya percaya peguam pun tahu. Jadi saya beri nasihat kepada peguam ini, beri nasihat yang sebaik-baiknya kepada pelanggan kamu. Dan Rusdi Harjo juga sedang cuba mengatur rundingan antara majikan dan pekerja terbabit. Penyerahan senarai nama majikan terbabit kepada Kementerian Sumber Manusia diharap dapat mempermudahkan penyelesaian. Tidak banyaklah, tidak banyak. Dan itu pun sepanjang kita dapat selesaikan dengan musyawarah, dengan mufakat, kita lebih menghargai dengan cara-cara approach, human approach tadi. Kalau dengan approach tidak bisa, itu the last resort tadi ya, kita persilahkan melalui pengadilan. Dan hampir pasti isu pekerja asing tanpa izin akan dibangkitkan pada mesyuarat delegasi Jakarta Kuala Lumpur sempena kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono esok. Ini kali pertama beliau melawat negara anggota ASEAN sejak menerajui pentadbiran Jakarta. Sempena lawatannya ke Malaysia, 2 memorandum persefahaman dijangka ditandatangani. Dua yang utama, yang lebih spesifik adalah di bidang pemasaran bersama produk daripada Indonesia, pesawat,
CN 235 ke negara-negara OIC seluruh Malaysia. Lalu yang kedua adalah agreed minute daripada masalah Indonesian worker di Malaysia yang memang akhir-akhir ini sangat hangat. Peguam Negara Tan Sri Gani Patail dalam pada itu memberi amaran beliau tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap majikan Malaysia yang menganiaya pekerja Indonesia mereka dengan menggaji mereka secara tidak sah dan tidak membayar gaji mereka. And as far as I'm concerned also, an investigation into the issue of harboring illegal immigrant must be conducted. Or rather, an investigation into that matter must be conducted, right? And I take a very serious view of this. And if there is a case against them, I will have no hesitation to charge them in court. Tan Sri Gani berkata setakat ini 111 kes majikan yang tidak membayar gaji pekerja Indonesia dilaporkan ke jabatan beliau dan daripada jumlah itu sebanyak 25 kes sudah diselesaikan. Dan dari Jakarta, wakil kami Didik Budiarto melaporkan selain isu pekerja asing, pembangunan semula wilayah Aceh yang dilanda tsunami akan juga menjadi agenda utama lawatan esok. Pukul 6.30 esok pagi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan bertolak dari Airport Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Kuala Lumpur untuk lawatan 1 hari di Malaysia. Beliau disertai 8 Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan beberapa ahli parlimen. Isu pasal tenaga kerja Indonesia dan pembangunan semula wilayah Aceh yang terkena gempa dan tsunami adalah agenda utama yang akan dirutinkan bersama Perdana Menteri Dato' Sri Abdullah Badawi. Presiden Yudhoyono berharap lawatannya ke Kuala Lumpur kali ini boleh merapatkan kerjasama dan persaudaraan kedua-dua negara. Mengingat hubungan dua hala Jakarta-Kuala Lumpur akan terganggu manakala kes pekerja ilegal Indonesia di Malaysia telah menjadi bahan perbincangan hangat di kedua-dua negara. Beberapa ahli parlimen di Indonesia mendesak agar pemerintah mengambil sikap tegas untuk melindungi warganya yang berada di luar negara. Di antaranya tindakan yang disarankan itu adalah dengan menuntut kerajaan Malaysia menghukum para majikan yang telah mempekerjakan pendatang ilegal asal Indonesia dan telah berlaku tidak adil dengan tidak membayar gaji mereka. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi semalam menyatakan telah menyediakan 3.100 kesempatan kerja di perkebunan kelapa sawit milik pemerintah Indonesia di Kalimantan Timur bagi pekerja yang akan pulang ke Indonesia. Didik Budiarto melaporkan dari Jakarta untuk Buletin Utama. Ciri keselamatan kad pengenalan MyCard masih kebal. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Datuk Azmi Khalid tidak menafikan pemalsuan MyCard boleh dilakukan, tetapi kandungan chip komputernya tidak boleh dibolosi dengan mudah. Setakat ini belum ada pembolosan dalam sistem yang mengeluarkan MyCard. Harus dimaklumkan bahawa MyCard ini sebenarnya ialah kad pengenalan. Ia hanya dikeluarkan kepada rakyat saja. Jelas beliau, MyCard palsu mudah dikesan menggunakan alat khas menerusi komunikasi satelit. Beliau menjelaskan ada kekeliruan dalam laporan akhbar semalam berhubung pendedahannya mengenai penahanan kaki tangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Datuk Azmi mengulas rampasan 150 kad pengenalan daripada warga asing baru-baru ini serta penahanan beberapa kaki tangan Kementerian Dalam Negeri yang membuktikan ada kaki tangan awam bersekongkol dengan sindiket penyeludupan manusia. Yang dibolosi jelasnya ialah pada sistem dalaman kad permastautin tetap atau PR. Dan kes ini yang membabitkan sindiket antarabangsa kini dalam siasatan polis. Saya akan minta pihak tertentu melihat apakah hukum yang wajar bagi mereka ini. Ini sebagai menggadaikan negara kepada orang lain.
Selepas 8 bulan ditangguhkan, pemilihan UMNO bahagian Permatang Pauh berlangsung siang tadi. Seperti diharapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, pemilihan berjalan lancar dalam suasana demokrasi parti. Ketua Penaja bahagian itu, Datuk Abdul Jalil Abdul Majid, menang dalam pertandingan dua penjuru bagi jawatan Ketua Bahagian. Pengumuman dibuat pengerusi persidangan Senator Datuk Musa Sheikh Fazil. Datuk Abdul Jalil menang dengan majoriti 27 undi. Beliau memperolehi 185 undi mengatasi Datuk Ahmad Saad yang menerima 158 undi. Perebutan jawatan timbalan Ketua Bahagian yang dijangka pada awalnya berlangsung tidak menjadi kenyataan. Ia berikutan penarikan diri Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya Arif Shah Omar Shah, sekaligus memberi laluan kepada Datuk Firdaus Ismail untuk menang tanpa bertanding. Pertandingan bagi jawatan Naib Ketua Bahagian menyaksikan persaingan yang sengit. Muhammad Nasir Abdullah memperolehi 116 undi daripada 360 perwakilan untuk mengalahkan 3 calon lain. 15 calon lagi menang bagi jawatan Ahli Jawatan Kuasa Bahagian. 3 sayap UMNO iaitu pemuda, wanita dan puteri mengadakan pemilihan masing-masing minggu lalu. Permatang Pauh merupakan bahagian terakhir daripada 191 bahagian yang belum bersidang sejak ditangguhkan pada Julai tahun lalu. Sementara itu, Datuk Jalil yang ditemui kemudiannya bersyukur kerana dipilih sebagai Ketua Bahagian. Menurutnya, tempoh 8 bulan penangguhan persidangan perwakilan menyebabkan bahagian itu berada dalam kedudukan yang tidak stabil. Lebih-lebih lagi katanya, tiadanya mandat penuh daripada perwakilan sebelum ini menyebabkan bahagian itu tidak dapat berfungsi dengan berkesan. Bagaimanapun dengan keputusan hari ini, ia menjadi titik tolak bagi UMNO Permatang Pauh untuk berusaha lebih gigih menerusi perpaduan ahli parti demi untuk merampas semula kerusi Parlimen Permatang Pauh yang dikuasai pembangkang. Perjalanan perwakilan mesyuarat pada hari ini dilaksanakan dengan begitu aman damai dan juga menunjukkan kematangan politik yang berada di Permatang Pauh. Dan saya juga berharaplah suasana macam ni akan dapat berterusan dan bukan ini menjadi detik permulaan. Ini saya menganggapkan menjadi satu detik bahawa Permatang Pauh telah pun kembali ke zaman asal kegemilangannya. Dalam pada itu, Datuk Firdaus berkata beliau bersyukur kerana dipilih sebagai timbalan Ketua Bahagian tanpa bertanding. Sambil menghargai pengorbanan pencabarnya Arif Shah yang sanggup menarik diri, beliau berkata agenda utamanya ialah merapatkan semula perpaduan di kalangan 23,000 ahli UMNO di Permatang Pauh yang berpecah sebelum ini. Ini adalah merupakan satu keputusan yang sangat bersejarah dalam hidup saya. Dan walau bagaimanapun yang penting bukanlah jawatan, tetapi adalah tanggungjawab yang banyak di hadapan di sana yang perlu saya penuhi. Lebih-lebih lagi UMNO Permatang Pauh ini masih lagi berada di bawah tangan pembangkang. Datuk Firdaus merupakan Exco Pemuda Kebangsaan. Kejadian pasir jerlus di Sungai Pahang yang mengorbankan 6 nyawa berkemungkinan berpunca daripada kerja pengorekan pasir di beberapa tempat. Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah sehubungan itu mahu Jabatan Perparitan dan Saliran JPS menyiasat kejadian itu dengan teliti. Menurut Baginda, JPS perlu mencari jalan agar kejadian itu tidak berulang. Baginda juga mahu hasil siasatan dimaklumkan kepada jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan. Ia juga perlu dihebahkan kepada orang ramai. Baginda bertitah segala langkah perlu diambil termasuk memasang papan tanda amaran di kawasan berbahaya. Malaysia menyokong sepenuhnya kewujudan protokol antarabangsa bagi berkongsi sebarang maklumat awal berhubung kejadian bencana alam yang berlaku di seluruh dunia. Langkah itu antara lain penting bagi mengelak korban besar seperti bencana tsunami 26 Disember lalu. Perlu diwujudkan protokol antara negeri-negeri supaya kita boleh bertukar maklumat seandainya berlaku gempa bumi, seandainya berlaku lagi tsunami. Di sini di Brussels nanti akan diputuskan supaya satu protokol kerjasama antara negara-negara
dalam mengawal bencana alam lah. Beliau akan menghadiri persidangan antarabangsa di Brussels, Belgium 15 dan 16 Februari bagi membincangkan isu itu. Persidangan inisiatif Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB itu akan turut membincangkan isu lain berkaitan dengan alam sekitar termasuk pemanasan global. Dalam pada itu, Sekretariat Melayu Dunia Islam sedia menyalurkan beberapa bantuan khusus untuk mangsa tsunami Sri Lanka yang terjejas bagi membangunkan semula ekonomi penduduk negara itu. Butiran lanjut bersama wartawan Ashar Ahmad di Sri Lanka. Presiden Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam Datuk Seri Muhammad Ali Rustam berkata pihaknya bersedia memberi bantuan kepada penduduk Sri Lanka. 3 bantuan yang dipikirkan perlu ialah membina rumah, membeli bot dan mesin jahit. Terdahulu beliau menyampaikan sumbangan kira-kira RM75,000 Malaysia kepada Pesuruhjaya Tinggi Malaysia di Sri Lanka, Nazira Husin. Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam di Sri Lanka dengan bersama Sekretariat Dunia Melayu Dunia Islam termasuk di Melaka akan memberi 2 bentuk bantuan. Pertama, kita menyumbangkan $20,000 US hari ini untuk sekretariat ini menggunakan secara kooperatif untuk membeli bot untuk beberapa nelayan memulakan semula kegiatan mereka. Yang kedua, membeli mesin jahit untuk wanita menjalankan kegiatan jahitan, dan yang ketiga untuk buka kedai dan juga restoran. Manakala program kita yang kedua dengan bersama Yayasan Belia Dunia ataupun World Youth Foundation di bawah World Assembly of Youth. Besok kita akan melawan Ampara, satu daripada tempat yang dilanda tsunami yang teruk sekali, untuk memberi program kredit ataupun mikrokredit pada mereka yang ingin menjalankan perniagaan kecil. Sungai Pinang paling tercemar di negara ini. Mampukah ia dipulihkan? Masih mengenai bencana alam, kebakaran yang memusnahkan kira-kira 50 hektar kawasan hutan simpan Ulupiah di Sungai Siput, Perak berjaya dikawal. Usaha memadam seluruh kebakaran itu dijangka selesai esok. Kira-kira 50 anggota bomba dan penyelamat, termasuk kaki tangan Jabatan Perhutanan dan anggota polis terbabit dalam operasi pemadaman. Dalam tinjauan siang tadi, didapati usaha tertumpu kepada pemadaman pada tunggul kayu bagi memastikan api tidak merebak apabila ditiup angin. Difahamkan kebakaran berjaya dipadamkan di kawasan seluas 40 hektar, sementara baki 10 hektar lagi dijangka dapat dipadamkan esok. Macam itulah akan buat satu menghadang bagi merebak ke tempat lain. Itu sajalah. Dapat ada spot lagi yang terbakar. Tak pasti lagi. Tak pasti ya. Okey. Ada apa masalah? Masalah tu air lah, air je. Masalah air. Tapi kami buat plan B yang macam ni, akan operasi akan jalan lancar lah. Turut meninjau kawasan ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Lintang, Dato' Ahmad Pakih Adam. Ya, kawasan hutan kedua diancam kebakaran selepas hutan di Gunung Kederong, Gerik, musnah dijilat api sejak lebih seminggu lalu. Ini kawasan ini kebakaran pertama lah. Kebakaran hutan yang berlaku. Tapi punca tu masih... Punca tak tahu. Punca boleh banyak punca. Orang asli dan juga ni pekerja-pekerja pun ada. Tapi tidak disyaki cuba membakar lah, tak ada. Sebagai hutan komersial, kerugian akibat kebakaran dianggarkan tinggi. Ia kerana hutan simpan Ulupiah menyimpan pelbagai hazanah kayu kayan yang bernilai. Dalam pada itu, kebakaran di kawasan hutan Gunung Kenderong Great sejak 3 Februari lalu dilaporkan menular ke kawasan seluas 200 hektar berbanding 80 hektar sebelum ini. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Zulkarnain Kasim, yang dihubungi berkata lebih 100 anggota ditugaskan di kawasan itu kerana api semakin merebak menghala ke Gunung Kerunai di sebelah utara. Benteng untuk menghalang kemerebakan ini iaitu pemampan kebakaran ataupun fire break, dan sehingga setakat ini
usaha kita akan kita teruskan untuk membuat pemampan kebakaran daripada Merebak ke Gunung Gurunais sehingga kepada besok. Dan untuk makluman, kita ada seramai 109 orang anggota sedang terlibat, dan begitu juga kita mendapat bantuan daripada unit udara bomber iaitu Agusta yang telah membantu kita untuk menghantar bekalan-bekalan makanan kepada anggota-anggota yang berada di puncak. Kita jangkakan insya-Allah kalau keadaan kebakaran masih macam ni di Sungai Siput, kita akan dapat kawal habis besok. Tetapi di Gunung Kendurung keadaan itu saya rasa agak sukar untuk kita membuat keputusan sekarang sampai bila kita akan dapat memadamkan terus kebakaran berkenaan. Menurut Zulkarnain lagi, setakat ini 3 anggotanya cedera dalam operasi pemadaman yang dilakukan sejak 10 hari lalu. Kebakaran sukar dipadamkan kerana tunggul kayu yang terbakar mudah bergolek ke kawasan lain berikutan keadaan curam. Ia antara penyebab kebakaran Merebak selain tiupan angin. Sebut nama Sungai Pinang, secara spontan terbayang wajah sungai yang paling teruk tercemar di negara ini. Masih adakah harapan untuk membaik pulih sungai itu yang terletak di kawasan strategik Pulau Pinang selaras dengan kehendak Perdana Menteri agar pulau itu maju serta bersih dan indah? Wartawan Ahmad Syuaimi Muhammad Zabri mencari jawapannya. Inilah wajah Sungai Pinang. Rakaman yang anda saksikan ini dibuat semasa air surut kira-kira jam 11 pagi. Setiap hari ia kelihatan kotor, mencemar dan menjijikkan. Sampah sarap dapat dilihat di sana sini. Tanpa mempedulikan kesannya kepada alam sekitar, sampah sarap diletakkan begitu saja di tebing sungai. Penduduk seringkali menyuarakan rasa tidak puas hati mengenai keadaan sungai ini. Kerajaan negeri pula berulang kali memberi jaminan untuk menangani masalah itu. Bagaimanapun, keadaan Sungai Pinang ini tidak berubah. Ini pula rakaman yang dibuat semasa air pasang kira-kira jam 4 petang. Keadaan lebih memualkan. Selain airnya busuk, warnanya bertukar kehitaman. Kami menyusuri sungai ini menaiki bot nelayan yang hanya boleh dilalui ketika air pasang. Semakin bot ini mudik ke hulu, warna airnya semakin gelap. Semakin jauh dari muara, semakin hitam air sungai ini. Inilah identiti sebenar Sungai Pinang sehingga diklasifikasikan Jabatan Alam Sekitar sebagai sungai mati. Tahap pencemarannya berada di paras tertinggi iaitu 5. Pada 2002, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pernah menegur mengenai pencemaran Turut Sungai Pinang. Jelas beliau betapa Sungai Pinang sudah begitu lama dibiarkan sehingga jika dibuang katak ke dalam sungai ini, ia hanya mampu hidup selama 2 minit sebelum mati. Keresahan Perdana Menteri mengenai perkara itu ada asasnya. Ya saja sikap pusat penyembelihan babi di tepi sungai ini yang menyalurkan secara terus air dan sisa sembelihan ke Sungai Pinang ini. Bagi penduduk di sekitar sungai ini, kebimbangan dan keresahan mengenai keadaan sungai ini sudah terlalu lama. Mereka tidak lagi tahan dengan bau busuk sungai ini. Mereka di kalangan nelayan, inilah laluan utama mereka untuk ke laut. Keadaan lebih gawat jika air surut kerana laluan bot sudah pasti tersekat. Ini kerana bukan sahaja sampah sarap mengisi perut sungai, tetapi pelbagai jenis barangan lapuk lain. Dalam masa tahun 50 lah. Tahun 50 sampai ke dah saya tengok sungai ni daripada 5-6 tahun ni kotor sangat lah. Pencemaran alam kan. Sampah kotor dengan sampah-sampah ni banyak. Pasal kilang-kilang semua dah ni, jadi tak elok lah tempat saya nampak. Dulu macam mana dulu? Dulu sungai ni memang bersih. Cukup orang kata cantik lah sungai yang dalam Pulau Pinang ni, sungai ni habis cantik. Sekarang sungai ni dulu masa kami kecil-kecil dulu sungainya bersih. Bersih kira boleh terjun, boleh mandi, kira sampah-sampah sarap tak ada. Sekarang buat masa ni kan nak mandi pun tak boleh dengan keadaan sungai ni terlampau air terlampau hitam dengan sampah sarap yang banyak kan. Jadi boleh tengok keadaan dia sekarang ni. Macam mana keadaan. Cukup teruk lah, bukan kata apa. Cukup teruk, cukup orang kata apa. Tengok pun menjijikkan lah kita tengok segala ayak babi turun mai daripada atas sana. Persoalannya, sampai bilakah pencemaran ini akan berterusan? Laporan Ahmad Syuaimi Zabri, Bulletin Utama TV3.
Beberapa projek pembangunan infrastruktur termasuk pembinaan lebuh raya baru dikenal pasti sebagai keutamaan menerusi peruntukan 28 bilion ringgit bertujuan menjana sektor pembinaan di negara ini. Antara projek terbabit termasuk pembinaan lebuh raya yang menghubungkan Simpang Pulai Perak ke Kuala Berang, Terengganu. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yakin sektor pembinaan yang agak lembab tahun lalu akan kembali cergas tahun ini. Kelembapan itu ditangani menerusi beberapa langkah termasuk peruntukan 28 bilion ringgit yang diumumkan sewaktu pembentangan bajet 2005. Menurut Menteri Kerja Raya Datuk Seri Asami Velu, peruntukan terbabit akan digunakan untuk pakej laluan berkenaan yang belum dilaksanakan. Kita akan menyambung jalan iaitu Simpang Pulai Kuala Berang itu terus ke Simpang Pulai kepada lebuh raya Pantai Timur. Dan kita akan mengadakan daripada lebuh raya Pantai Timur satu jalan khas kepada Kuala Berang yang lebih sesuai daripada rancangan yang kita telah merancang dulu. Lebuh raya di Simpang Pulai ketika ini hanya menghubungkan laluan ke Cameron Highlands di Pahang. Projek terbabit dimulakan selepas proses tawaran kontrak tamat dalam tempoh sehingga 4 bulan akan datang. Datuk Seri Sami Velu berkata, selain pembangunan infrastruktur, peruntukan terbabit turut digunakan bagi tujuan hartanah. Ia membabitkan pelaksanaan projek perumahan bernilai lebih 3.5 bilion ringgit setahun. Langkah yang diambil untuk menjana sektor pembinaan negara disambut baik Persekutuan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA. Alasannya ia menjana ekonomi dan memanfaatkan rakyat. Tetapi yang ditekankan FOMCA ialah pemantauan yang telus dan berkesan agar kesilapan lampau tidak diulangi. Semakin besar satu projek itu, semakin perlu pemantauan yang lebih berkesan dan badan-badan seperti EPU ataupun Badan Perancangan Ekonomi atau Economic Planning Unit perlu memainkan peranan mereka dengan lebih baik lagi. Sebab kita nampak dulu banyak kebocoran. Apabila kebocoran berlaku pada projek ini, tentu banyak pembaziran dan akhirnya banyak duit yang terlepas begitu saja tanpa melihat hasil yang sepatutnya. Dua cedera, seorang daripadanya parah dalam satu kemalangan di Batu Tiga, Kampung Jawa, Kelang petang tadi yang membabitkan sebuah bas mini dan sebuah kereta dari arah bertentangan. Menurut saksi yang namanya enggan disiarkan, bas mini dari arah Bukit Kemuning ke Kelang dipandu laju sehingga gagal memberhentikan kenderaan ketika lampu isyarat merah. Ia lalu merempuh kereta terbabit dan kedua-dua kenderaan terjunam ke dalam parit selebar 5 meter. Mereka yang cedera, seorang lelaki Cina dan seorang lelaki India, iaitu pemandu dan penumpang kereta berkenaan. Lelaki India berkenaan mengalami kecederaan teruk di pinggang. Mangsa dibantu keluar oleh orang awam. Tiada di kalangan 15 penumpang bas mengalami kecederaan. Pemandu bas mini kemudiannya melarikan diri. Mangsa digegaskan ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Dalam pada itu, jumlah kemalangan meningkat lagi pada hari ke-11 Ops Sikap 8. 793 kemalangan dilaporkan semalam berbanding 705 pada hari sebelumnya. Penunggang dan pembonceng motosikal mendahului angka kematian akibat kemalangan jalan raya. Mengikut kenyataan media polis Diraja Malaysia Bukit Aman, 12 penunggang dan seorang pembonceng maut dalam nahas jalan raya semalam. Ia menjadikan jumlah kematian 143 orang sejak Ops Sikap 8 bermula 2 Februari lalu. 8 daripada kematian dilaporkan berlaku di jalan negeri, 3 di jalan lain dan masing-masing 1 kematian di Jalan Persekutuan dan Bandaran. 11,093 saman dikeluarkan kepada pesalah trafik. Kepekaan masyarakat terhadap kesihatan diri merangsang penelitian terhadap kandungan maupun cara makanan disediakan. Justru penghasilan hasil pertanian yang bebas bahan kimia, baik dari segi penggunaan racun serangga ataupun baja kimia, diterokai. Pertanian bebas kimia diketengahkan dalam projek pertanian moden Keluang Johor selain tanaman herba yang bakal diusahakan di kawasan seluas 16 hektar. Ia satu daripada 8 cabang peruncitan sayur-sayuran dan buah-buahan organik serta makanan kesihatan milik Zenzin Agriculture Sendirian Berhad di Keluang Johor.
Sebagai memenuhi permintaan pasaran tempatan dan luar negara, syarikat berkenaan diberi peluang mengusahakan tanaman sayur-sayuran organik dalam projek pertanian moden Keluang dengan peruntukan tanah seluas 40 hektar. Zenzin Agriculture merancang menanam sayur-sayuran di kawasan itu manakala bakinya buah-buahan organik. Kita akan gunakan greenhouse untuk tanam sayur-sayuran dan ini dapat mengurangkan itu serangan serangga di mana greenhouse tu ada gunakan itu netting. Ini dapat mengurangkan masalah serangga. Selain daripada itu, kita gunakan kompos dan organic baja yang kita buat sendiri. Ini untuk menjaga kesuburan tanah. Dengan itu kita boleh mengkekalkan itu kita punya produksi. Pihaknya merancang untuk memulakan tanaman akhir Februari ini dan berharap memperolehi hasil pertamanya selepas 3 bulan. Zenzin Agriculture menjangka hasil pengeluaran sayur-sayuran organik mencecah 200 dan 250 kg sebulan. Ini pula botol yang mengandungi parti herba yang diekstrak. 16 hektar tanah diperuntukkan bagi perusahaan tanaman herba di kawasan projek pertanian moden ini oleh syarikat Herba Bagus. Menurut pengurusnya Saad Talib, pihaknya merancang penanaman herba mengikut 4 fasa, iaitu tanaman serai wangi bersama mas cotek dan serai wangi dengan bunga kenanga. Tanaman serai wangi dan tongkat ali pula dalam fasa ketiga diikuti tanaman pokok mengkudu dengan vanila. Semua fasa dijangka dapat dilaksanakan dalam 4 bulan. Fokus kepada kita punya industri ialah untuk mengeluarkan ekstrak. Ekstrak daripada serai wangi contohnya, yang mana ia akan digunakan sebagai bahan-bahan untuk membuat produk kosmetik, produk kecantikan, dan selain daripada itu bunga kenanga. Kita juga ada akan mengusahakan produk perfume, minyak wangi tempatan. Dalam hal ini kita menyahut seruan daripada Perdana Menteri yang mana beliau baru saja kembali daripada Perancis, baru lebih kurang sebulan yang lalu, dan pihak Perancis berminat untuk membeli minyak pati kita. Jadi kita akan tumpukan kepada penghasilan minyak pati untuk menghasilkan bahan-bahan wangian. Pemilik sebuah tapak memproses barangan kitar semula hari ini tampil memberi penjelasan mengenai bau busuk dan hurungan lalat yang menghantui penduduk berhampiran di Taman Velox, Rawang, Selangor. Tapak itu yang sebelum ini disangkakan penduduk sebagai sebuah tapak pelupusan sampah sebenarnya beroperasi secara sah bagi melaksanakan kerja mengumpul barangan kitar semula sementara menunggu kilang didirikan di tapak itu. Menurut pemilik tapak itu yang tidak mahu identitinya didedahkan, pihaknya telah memperolehi lesen bagi menguruskan sebuah tapak pemprosesan kitar semula di tempat berkenaan. Mereka kini dalam proses menambak tanah berkenaan bagi mendirikan sebuah kilang yang dijangka dapat disiapkan dalam tempoh 6 bulan. Okey, tujuan sebenar kita yang sebenarnya tapak ni untuk dijadikan tapak kilang. Jadi kita sekarang ni kita nak masukkan batu dan tanah untuk kerja-kerja tambak ni lah. Lepas itu sampingan kita ada buat untuk memproses dan kita semula lah mana barangan-barangan terpakai seperti kotak, besi, plastik, mineral, botol mineral. Sementara menunggu proses penambakan tanah dilakukan, bahan buangan yang dikutip dibawa masuk dan dilonggokkan di tapak itu bagi membolehkan barangan kitar semula dikeluarkan. Manakala sampah sarap yang tidak diperlukan pula dijual kepada alam flora dengan harga RM56 satu tan. Masalah lalat dan bau busuk itu juga dijangka selesai apabila kilang memproses barangan kitar semula itu siap dibina. Primax baru daripada Petronas untuk prestasi tanpa batasan selepas ini. Dunia kian merasai keunggulan prestasi Primax baru daripada Petronas. Memperluaskan cara hidup, bekerja dan bermain dengan teknologi.
Maxis. Seketika nanti, mayat wanita bogil ditemui dalam keadaan ngeri. Berita luar negara. Manila mengerahkan tentera tambahan ke selatan Pulau Holo bagi mengekang penentangan puak pemisah Moro MNLF berikutan pertempuran terbaru yang meragut nyawa 3 lagi tenteranya. 500 anggota Batalion Infanteri tiba di lapangan terbang Holo awal pagi tadi bagi menyertai operasi berkenaan. Mereka akan menyertai 6 batalion tentera dan marin serta 1 batalion pasukan khas yang sudah pun berada di Holo. Pasukan tentera mula mengepung kubu MNLF di Panamau. Pertempuran sengit sejak 6 hari lalu mengakibatkan lebih 60 orang terbunuh, 27 tentera kerajaan dan 40 anggota MNLF. Pertempuran yang berlaku juga mengakibatkan 13,000 penduduk Panamau menjadi pelarian. Brigadier Jeneral Agustin Demaala berkata pertempuran sengit mengakibatkan 5 lagi anggota tenteranya cedera. Beliau menganggarkan kurang 100 anggota MNLF masih bersembunyi di hutan Panamau dan pihak tentera berjaya meluaskan penguasaan di kawasan berkenaan. Pemerintah Tentera Selatan Filipina Lieutenant General Alberto Braganza yakin anggota MNLF yang kini kekurangan bekalan makanan dan senjata tidak akan dapat melancarkan serangan balas. Mereka juga dikatakan gagal mendapatkan sokongan penduduk tempatan. Keputusan rasmi pilihan raya Iraq akan diumum jam 9 malam ini. Pengumuman itu dibuat 2 minggu selepas berlangsungnya pilihan raya yang diramal bakal dikuasai ahli politik puak Syiah. Sebahagian daripada keputusan awal yang diumumkan menyaksikan penguasaan gabungan utama Parti Puak Syiah diikuti rapat Parti Utama Puak Kurdish. Parti Puak Syiah yang dipimpin Ayatullah Ali Sistani diramal meraih separuh daripada 275 kerusi parlimen yang dipertandingkan. Parti yang dipimpin Perdana Menteri Iyad Alawi hanya mampu meraih kedudukan di tempat ketiga. Keputusan awal itu juga menyaksikan hanya segelintir daripada puak Sunnah yang keluar menjalankan tanggungjawab mereka mengundi. Puak minoriti Sunnah yang menguasai politik Iraq ketika era Saddam Hussein dijangka akan hanya meraih beberapa kerusi sahaja di Dewan Perhimpunan Kebangsaan. Kabinet Israel meluluskan pembebasan 500 tahanan Palestin yang ditahan di penjara rejim itu dalam tempoh beberapa hari lagi. Keputusan itu diluluskan pada mesyuarat yang dipengerusikan Perdana Menteri Ariel Sharon. Menurut Sharon, beliau meminta pengarah urusan Kementerian Kehakiman mengambil langkah perlu bagi melaksanakan keputusan itu. Pembebasan tahanan Palestin itu adalah sebahagian daripada pakej hubungan muhibah Israel kepada Palestin. Senarai nama tahanan yang dibebaskan itu akan disiarkan menerusi internet bagi membolehkan penduduk umum Israel mengemukakan rayuan berhubung pembebasan itu. Tel Aviv sebelum ini menyatakan kesediaan bagi membebaskan kumpulan pertama 500 tahanan diikuti sekitar 400 tahanan lain dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Kongsi Facai from ICI Dulux. Thai. Angka kematian akibat banjir yang melanda Venezuela meningkat kepada 26 orang. Puluhan ribu penduduk Miranda dan Vargas yang terjejas teruk akibat bencana alam itu terpaksa dipindahkan.
Presiden Hugo Chavez melawat Miranda bagi menyaksikan sendiri kemusnahan yang berlaku akibat banjir. Rabu lalu, Chavez bertindak mengisytihar darurat di Caracas dan 6 negeri lain yang teruk dilanda bencana alam ini. Helikopter tentera dan kapal tentera laut digunakan bagi operasi memindah lebih 15,000 pelancong yang terkandas di pesisir pantai Caracas. Sehingga kini 23,000 penduduk Vargas sudah pun dipindahkan ke kawasan lebih selamat. Tumpuan utama kini ialah bagi memulihkan bekalan tenaga dan air di kawasan yang terjejas teruk, terutamanya perkampungan terpencil di kawasan pergunungan Andean. En el momento en el que ven que se dé, podemos decirles también que está asolando el edificio. Se ha derribado. Las empleadas... La verdad es que da cualquier contingencia por acercarme a alguna de las... Laporan sukan bersama Faizal Ismail. Hujung minggu banyak aksi bola sepak perkembangan MSL dan juga saingan klub-klub Eropah. Paparan utama kami malam ini. Liga Super Malaysia, cabaran pasukan elit masih goyah. Sebaliknya Pulau Pinang Perlis kekal tanpa kalah. Salam sejahtera. Baru 4 perlawanan Liga Super musim ini mula menampakkan ciri tidak konsisten pasukan-pasukan bola sepak tempatan Pulau Pinang. Pasukan yang nyaris turun ke Liga Perdana musim lalu kini bermegah selaku pendahulu MSL. Muka baru Telekom Melaka juga mampu bersaing dengan pasukan atasan. Sebaliknya pasukan elit seperti juara 2004 Pahang, Perak dan Public Bank kini dilanda prestasi tidak menentu. Mungkin masih awal tetapi sentuhan Nurizan Bakar kian menyerlah apabila Pulau Pinang mencatat kemenangan keempat berturut-turut, menewaskan Perak 1-0 di Ipoh malam semalam. Perlis juga kekal tanpa kalah mengejutkan Pahang 1-0 di Kuantan. Di Stadium Darul Makmur Kuantan, Pahang menerima kunjungan Perlis. Tuan rumah memperoleh beberapa peluang antaranya menerusi percubaan Hairudin Omar pada minit ke-33. Namun, gagal menewaskan penjaga gol lawan Muhammad Amran Omar. Terikat tanpa jaringan pada separuh masa pertama, Perlis akhirnya di depan menerusi percubaan Zakaria Simukonda pada minit ke-59. Ketinggalan 1-0 Pahang cuba bangkit namun terpaksa akur dengan keputusan tumpas 1-0 di tangan Perlis. Sementara itu di Stadium Petaling Jaya, Majlis Perbandaran Petaling Jaya MPPJ berdepan Telekom Melaka. MPPJ yang tewas ketiga-tiga perlawanan sebelum ini masih belum menemui rentak sebenar. Beberapa percubaan antaranya daripada penyerang import Argentina Sebastian Manistirolo gagal disempurnakan. Seperti MPPJ, serangan Telekom juga gagal menemui penyudah. 90 minit permainan tamat, kedua pasukan pulang berkongsi mata. MPPJ 0, Telekom Melaka 0. Dalam pada itu, Pulau Pinang meneruskan kemenangan keempat berturut-turut kempen Liga Super di Stadium Perak di Ipoh. 0-0 pada babak pertama, aksi tambah rancak pada separuh masa kedua. Ketika menuju 10 minit tamat permainan, kekasaran penjaga gol tuan rumah Muhammad Hamsani Ahmad ke atas Vyacheslav Melnikov membawa pada. Pengadil tiada pilihan melayangkan kad merah kepada Hamsani dan pengganti Hamsani Taysin Kiat gagal menampan sepakan penalti yang disudahkan Jose Barreto. Perak 0, Pulau Pinang 1. Tidak semudah itu untuk menyekat Chelsea daripada meneruskan misi sensasi 4 kejuaraan dalam bola sepak Inggeris musim ini. Cabaran terbarunya, Everton berjaya dilepasi Chelsea dengan kemenangan 1-0 di Goodison Park. Tekanan kini berbalik kepada Manchester United dan Arsenal dalam perlawanan malam ini untuk kembali merapatkan jurang mata dengan Chelsea. The Blues masih selesa dengan kelebihan 12 mata ke atas United. Chelsea
nyata lega dengan gol tunggal perlawanan oleh penyerang Iceland Eidur Johnson pada minit ke-70. Bulan Februari ini dianggap paling rumit buat Chelsea kerana perlu beraksi dalam 4 pertandingan Liga, Piala FA, Piala Liga dan Liga Juara-Juara Eropah. Di Jerman, saingan untuk mendahului Liga tertumpu kepada Bayern Munich dan Schalke 04. Peningkatan Schalke musim ini agak memeranjatkan. Biarpun Bayern Munich menjadi pilihan, peluang Schalke masih cerah dengan baki 13 perlawanan. 37 mata, jumlah yang sama dengan Bayern di tangga teratas, manakala juara bertahan Werder Bremen kekal di tangga ketiga. Schalke mengutip 3 lagi mata apabila menewaskan Wolfsburg 3-0 di tempat sendiri. Schalke berjesi biru tidak mahu tercecer di tempat sendiri dalam misi mengejar Bayern Munich. Seawal minit ke-6, Sven Vermont hampir membuka jaringan dengan sepakan jarak 22 meter yang menggegar palang. 7 minit kemudian, tuan rumah membalosi Wolfsburg dengan tandukan Gerald Asamoah hasil sepakan percuma. Schalke tambah selesa apabila Abi San menanduk gol kedua pada minit ke-35. Selepas itu, Schalke kecewa seketika apabila Elton gagal menyempurnakan sepakan penalti. Namun, 5 minit sebelum tamat permainan, pemain gantian Mike Hanka memastikan kemenangan selesa dengan gol ketiga. Schalke kini menanti nasib Bayern Munich yang bertandang ke Arminia Bielefeld malam ini. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona melebarkan kelebihannya di tangga teratas kepada 7 mata. Dikejutkan oleh Atletico Madrid minggu lalu, Barcelona bangkit semula dengan persembahan cemerlang menundukkan Real Zaragoza 4-1 di tempat lawan. Musuh tradisinya Real Madrid akan menentang Osasuna awal pagi nanti. Kembali dengan rentak menarik, Barcelona pantas mengasak Zaragoza untuk gol pembukaan seawal minit kedua. Namun ia hasil kesilapan pemain Paraguay Delio Cesar Toledo yang menewaskan penjaga golnya sendiri. Selepas itu, kombinasi licik Ronaldinho dan Samuel Eto'o membolehkan Ludovic Juli menyumbat gol kedua yang dianggap kontroversi pada minit ke-3 buat tuan rumah. Bagaimanapun, Rafael Marquez memastikan kemenangan bergaya tuan rumah apabila menjaringkan gol keempat. Keputusan muktamad Real Zaragoza 1, Barcelona 4. Masih bola sepak Eredivisie Liga Belanda, pertemuan dua pasukan teratas PSV Eindhoven dan AZ Alkmaar terikat tanpa gol. Peluang terbaik PSV, tandukan Wilfred Bouma, diselamatkan di atas garisan gol. Aksi permainan semakin menarik apabila kedua-dua pasukan sering berbalas serangan pada babak kedua. Bagaimanapun, hanya penyudah tepat gagal dilakukan. Untuk kesudahannya, PSV kekal dengan kelebihan 2 mata ke atas Alkmaar. Aksi Rally Dunia dan kejuaraan rugby 6 negara turut mengisi paparan sukan luar negara malam ini. Jangan hari kedua Rally Dunia WRC di Karlstad, Sweden menyaksikan pendahulu bertukar tangan. Pemandu Subaru dari Norway, Peter Solberg, menamatkan 7 lagi peringkat perlumbaan di tempat pertama dengan catatan masa terkumpul 2 jam 14 minit 27.9 saat. Yang ini Solberg juara dunia 2 kali Marcus Kronholm memandu Peugeot di tempat kedua. Manakala juara dunia tahun lalu Sebastian Loeb masih mengekalkan rentak pemanduan Citroennya di tempat ketiga keseluruhan. Tenis jelajah WTA terbuka Paris, wakil tuan rumah yang juga pilihan kedua kejohanan Amelie Mauresmo menempati ramalan mara ke perlawanan akhir. Mauresmo menumpaskan wakil Rusia Nadia Petrova 7-5, 6-3. Kejohanan rugby 6 negara di Scotland memasuki perlawanan kedua, tuan rumah masih gagal mencari kemenangan. Scotland tumpas di tangan Ireland 40-13. Sekian laporan sukan malam ini. Kembali bersama Kamarudin dan Liza selepas ini. Salam hormat dan selamat malam. Bertemu kembali. Mayat wanita dipercayai mangsa bunuh ditemui dalam keadaan bogel di sebuah ladang kelapa sawit di Selangor siang tadi. Polis hingga ini masih belum mengenal pasti identiti mangsa kerana tiada sebarang dokumen pengenalan diri ditemui. Hasil maklumat dari orang ramai, kira-kira jam 12.30 tengah hari, polis bergegas ke tempat kejadian di sebuah ladang kelapa sawit di Kancung Tengah Banting. Mayat seorang wanita kemudian ditemui dalam keadaan terlentang di dalam parit ini. Timbalan Ketua Polis Daerah Banting, DSP Mat Fauzi Nayan berkata, siasatan awal mendapati mangsa dipercayai berusia awal 20-an dan telah meninggal dunia kira-kira 48 jam sebelum mayat ditemui. Bagaimanapun, sehingga kini polis masih belum mengenal pasti kerakyatan mangsa dan dipercayai berbangsa Cina. Seutas gelang jet turut ditemui di pergelangan tangan kiri mangsa.
Polis turut menemui kesan luka di leher, lutut dan kepala mangsa. Di setakat ni kita tak ada apa-apa orang kata clue lah yang boleh menjurus pada siasatan kita ni. Kita akan melihat daripada semua sudut. Mungkin ni kes ni antara boyfriend dengan girlfriend kan, kita pun tak tahu. Apa yang kita nampak tadi, mangsa ditinggalkan dalam keadaan bogel. Mayat dihantar ke Hospital Banting untuk bedah siasat. Polis mengklasifikasikan kes sebagai bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sehubungan itu, mereka yang kehilangan ahli keluarga diminta supaya menghubungi polis bagi membantu siasatan. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Itulah yang terjadi kepada satu sindiket mencuri haiwan ternakan di Kuala Selangor yang berjaya dikesan penduduk tempatan. Akibat panik dikejar orang ramai, kenderaan yang membawa haiwan curi itu terjunam ke dalam lombong berhampiran. Ini bukan kejadian curi haiwan ternakan yang pertama di kawasan sekitar Batang Berjuntai. Ketika melakukan rondaan rutin semalam, penduduk tempatan akhirnya berjaya menjejaki apa yang menghantui mereka selama ini. Sebuah lori angkut dengan 2 orang di dalamnya dan 4 ekor kerbau dikesan cuba dibawa keluar dari ladang ternakan tanpa pengetahuan pemiliknya. Berang dengan tindakan pencuri, mereka mengejar lori berkenaan. Akibat panik, lori berkenaan gagal dikawal lalu terhumban ke dalam lombong berhampiran tapak pembinaan Universiti Industri Selangor UNISEL. Pemandu dan kelindannya bagaimanapun berjaya melarikan diri, sementara 2 ekor kerbau lemas di tasik berkenaan. Tapi dia bawa naik lori tu 4 ekor, 2 anak, 2 ibu. Yang mati 2, anak 2 selamat. Itu. Kalau kira jumlahnya, kerbau tu bukan dalam sebuah ribu dan 34,000. Seekor jatuh 2,000. Itu. Dan bila dapat laporan polis, kita keluarlah mencari dan kita dapat jumpa lori yang memandu kerbau ni yang masuk ke sini. Jadi saya mintalah benda ni bagi pihak polis ambil tindakan yang tegas. Menurut penternak di kawasan Terbabit, tahun lalu sahaja mereka kehilangan 40 ke 50 ekor kerbau yang bernilai puluhan ribu ringgit. Laporan polis pernah dibuat sebelum ini berhubung kejadian curi ternakan ini. Sindiket ini dilaporkan dirancang teliti sehingga menyukarkan usaha membantras oleh pihak berkuasa. Seekor kerbau boleh mencecah harga RM2,000 hingga RM3,500. Anggota bomba dari Balai Batang Berjuntai, Kuala Selangor dan Ibu Pejabat Shah Alam dikejarkan ke tempat kejadian untuk membantu mengeluarkan lori berkenaan dari dasar lombong terbabit. Sebuah kilang memproses papan musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 4 pagi di kawasan industri Seri Serdang, Balakong, Selangor. Sebuah bangunan yang menempatkan beberapa buah mesin dan papan yang diproses musnah. 2 jentera bomba dari Balai Bomba Seri Kembangan dan Kajang bersama 14 anggota bergegas ke tempat kejadian setengah jam kemudian. Menurut Ketua Penjaga Balai Bomba Kajang, Idris Abdul Ghani, pihaknya terpaksa menggunakan pili yang terletak 100 meter dari kawasan kilang memandangkan kilang berkenaan dibina di kawasan tapak sementara. Api berjaya dikawal sejam kemudian dan nilai kerugian dianggarkan RM1 juta. Visual kebakaran bangunan pencakar langit setinggi 32 tingkat di Madrid, Spanyol mengakhiri buletin utama malam ini. Itu salam hormat dan selamat malam.